أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4 bahagian ke-16 daripada atas. Muka surat 16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentu, mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus ia mungkin, yang harus atasnya atas mungkin. Menentu iradah ni atas muwafaqah ilmunya, selaras seiring dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ertinya erti atas muwafaqah ilmu ni tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Kita panjang ni berkaitan dengan ta'alluq sifat iradah, pergi kepada qada, rukun iman yang keenam. Yang mana dalam kitab-kitab pun memang panjang pembicaraan sifat iradah. Yang saya biasa buat contohnya kitab Faridatul Faraid. Biasa contoh kitab Faridatul Faraid, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid ni lebih kuranglah dengan isi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Lebih kurang dengan isi dalam kitab Hidayatus Sibyan. Makna satu-satu muka surat tu panjang lah, halu-halu gitu tulisan. Kemungkinan halu lagi Faridatul Faraid, kemungkinan nak banding dengan Hidayatus Sibyan. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah, 6 sifat. Daripada sifat wujud sampai ke wahdaniyah, termasuk sifat mukhalafatul lil hawadith, panjang juga bicara. Wahdaniyah panjang juga bicara. Tapi campur 6 sifat tu lebih kurang hampir-hampir 2 muka surat. Lebih panjanglah 2 muka surat ni. Qudrah, iradah bukan sama je, hampir 2 muka surat, 2 sifat je. Ilmu, hayah, sama, basar, kalam, sampai kaunuhu mutakalliman, semua sekali 12 sifat. Lebih kurang sama juga, hampir 2 muka surat. Wujud sampai wahdaniyah 6 sifat, hampir 2 muka surat. Ilmu, hayah sampai ke kaunuhu mutakalliman 12 sifat kesemuanya, hampir 2 muka surat kesemuanya. Qudrah, iradah 2 sifat sahaja, hampir 2 muka surat. Tapi yang panjangnya adalah pada sifat iradah. Panjang kat mana ni? Ini panjang bicara berkaitan dengan ta'alluq iradah, qada Allah pada sedia kala. Yang saya buat contoh lagi ni kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Imam Ghazali rahimahullah. Dia ada arba'in, bukan arba'in hadis 40. Arba'in hadis 40 itu Imam Nawawi rahimahullah.
Ini arba'in fi usuliddin. 40 juga tu. Bukan 40 hadis. 40 bab. 40 tajuk. Dibahagi kepada 4 kisim. 4 bahagian. Dia ada 4 kisim, 4 bahagian. Satu bahagian 10, 10, 10, 10. 4 bahagian 40. Bahagian pertama Al-Qismul Awal. Bahagian pertama berkaitan bab akidah. Bahagian kedua berkaitan dengan fiqh. Bahagian ketiga membicarakan 10 sifat kecelaan. Macam dalam kitab kita yang ketiga tu. 20 sifat keji 20, dan terpuji tu. Dan kita arba'in fi usuluddin, bahagian yang ketiga tu 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan tasawuf. Bahagian yang keempat dia ada 10 bab juga. 10 sifat kepujian. Macam kitab kita yang ketiga. Ada ni. Jadi 10 bahagian pertama tauhid, 10 bahagian kedua fiqh, 10 bahagian ketiga dan 10 bahagian keempat kedua-duanya tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu jalanan Imam Ghazali. Ada kena ingat molek ni. Itu jalanan Imam Ghazali. Sama dalam kitab Minhaj, sama dalam kitab Ihya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kena hati-hati sekarang. Imam Ghazali, konon-konon. Tapi dia buat tasawuf je. Tauhid, fiqh, kau tak tahu je. Ada. Itu skema. Ada skema? Skema. Itu bukan jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bahagian pertama tauhid itu 10 bab. 10 bab tu saya ada buat catatan. Bicara berkaitan sifat takdis. Takdis ni menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Sifat takdis tu Imam Ghazali. Kalau kita masyhurnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Imam Ghazali sebut sifat takdis. Apa takdis? Kita menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Bicara takdis setengah muka surat. Bicara kudrah 1/4 muka surat. Bicara ilmu 1/4 muka surat. 1/4 muka surat ni panjang juga. Bicara iradah nanti. Lepas ilmu bicara iradah. Bicara sama 1/4 muka surat. Bicara kalam 1/3 muka surat. Bicara bab hari akhirah 1 muka surat. Panjang 1 muka surat tu. Bicara bab nubuah terakhir sekali. Bicara bab kenabian 2 muka surat. Bicara bab kenabian sifat-sifat Nabi lah 2 muka surat. Jadi kudrah 1/4 muka surat. Ilmu 1/4 muka surat. Lepas tu iradah. Samuk basar 1/4 muka surat. Iradah 7 muka surat setengah. Faham? Iradah 7 muka surat setengah. Bicara apa tu? Bicara rukun iman yang ke-6. Yang mana dalam kita Arba'in pun menyebutkan bahawa di rukun iman yang ke-6 lah yang paling banyak timbulnya golongan-golongan yang terpesong. Di rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat, tak ada timbul isu. Beriman dengan kitab, tak ada timbul isu. Beriman dengan Rasul, tidak ada timbul isu. Beriman dengan hari akhirah, adalah sikit-sikit. Ada pandangan Mu'tazilah menafikan barzah. Ada pandangan Mu'tazilah menafikan haud. Ada pandangan Mu'tazilah menafikan syurga dan neraka telah ada. Kita ahli sunnah berpegang syurga neraka telah ada sekarang. Ni sekarang ni. Syurga neraka ada dah. Mu'tazilah tidak. Syurga neraka belum lagi dijadikan oleh Allah. Sebab tak pakai lagi buat apa bazir. Ni Mu'tazilah. Tak ada ni.
Situ ada sikit perbezaan. Mu'tazilah tidak menafikan syurga neraka. Tetapi syurga neraka belum lagi dijadikan oleh Allah. Sebab tak sampai masa nak pakai lagi. Nanti ada sikit perbezaan. Paling banyak timbul pegangan terpesong adalah pada qada dan qadar. Yang saya sudah sebut berulang kali, qada qadar ini sudah masuk pada rukun iman yang pertama. Bukan ada riwayat apabila ditanyakan rukun iman, ni berjawab 5 sahaja. Tidak ada yang ke-6. Sebab yang ke-6 qada qadar tu sudah masuk pada rukun iman yang pertama beriman dengan Allah. Sebab qada qadar ni bicara qudrah, iradah, ilmu. Qada qadar bicara ta'alluq qudrah, iradah, ilmu. Dah bicara qudrah, iradah, ilmu ni lah bicara beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Ini ayat Quran, tapi bukan menyebut iman, menyebutkan kufur. Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Ni ayat Quran. Sesiapa yang kufur dengan Allah dan kufur dengan malaikat dan kufur dengan kitab dan kufur dengan rasul dan kufur dengan hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai sesat yang jauh. Berapa kufur di situ? 5. Mana yang ke-6 kan? Qada mana? Ayat tu cerita kufur kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan. Baru 5 rukun. Mana yang ke-6? Sebab yang ke-6 qada sudah masuk di yang pertama. Beriman dengan Allah, beriman dengan qada. Kufur dengan Allah, kufur dengan qada. Hak tulis je. Jadi Nabi asingkan pula hak qada rukun yang ke-6. Sebab apa? Itu satu penekanan di situ. Nabi asingkan hak rukun yang ke-6. Contoh jelas saya sebut seumurnya. Di tajuk rukun yang ke-6 dalam hadis tu terang-terang. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrih. Takkan syarung kita tak tahu mana apa. Hak biasa baca tu kan. Wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Syarran yarah. Apa syar? Kejahatan. Khair, kebaikan. Syar, kejahatan. Wa syarrihi, dan jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Tapi sampai sekarang yang menafikan terang-terang, menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat ni secara ayat yang berbelit-belit pun ada juga. Ini cerita ni di kalangan orang yang mengajar ni, dan rakaman-rakaman ni menafikan perkara jahat, qada Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan kehendak, ketentuan, iradah. Hanya Allah mengetahui ilmu. Itulah Mu'tazilah. Masyhur sekarang Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni pula tidak ada sebarang bangkangan yang bawa fahaman ni. Walahal yang bawa fahaman ni, mereka ada lawan masing-masing. Oh sekarang kan, ni berlawan sini, ni berlawan sini. Orang-orang awam lah pula pening tengok orang agama duduk berlawan. Orang agama tayang di berlawan, kalah orang jahil. Orang jahil berlawan cara orang jahil lah. Orang agama berlawan di pelik. Ada ni. Maknanya apabila ada je kesalahan, kesilapan, akan segera diambil peluang. Kan musuh kan? Pantang nampak. Ni. Modal. Pada modal. Modal nak serang lah modal. Modal nak serang.
Kadang-kadang perkara-perkara yang furuk-furuk agama pun jadi satu benda yang seolah-olahnya dalam bab usuluddin, pegangan furuk agama yang ada khilaf ulama, menjadikan satu perkara tu menjadi satu benda yang jadi seolah itu benda yang ijma' ulama seolah-olahnya. Tapi di masa yang sama, daripada golongan yang sama mengeluarkan hak berkaitan akidah ni yang salah terang-terang ni, kenapa yang sebelah lawan tu tidak dijadikan sebagai modal? Tak jadi sebagai modal pun. Sebab apa? Terkadang yang lawan tu pun kalau bicara perkara qada qadar ni 2 kali 5, 5 kali 2. Ya, baik. Masing-masing mengaku ahli sunnah wal jamaah ni. Masing-masing mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi pergi pada perkara jahat, 2 kali 5, 5 kali 2. Dinafikan qada Allah pada perkara jahat, iradah. Tak ada iradah, ada ilmu saja. Dia dalam bab pekoh, kalau ada salah kena beritahu. Bukan kata salah pekoh kita senyap Salah pegangan bahawa kita perjelaskan, kita beri peringatan. Salah pekoh kita senyap dak. Tambah kalau salah tu ijma' ulama, kita kena beri peringatan molek, kena perbetulkan, kena tegur kuat, kena tegur sungguh-sungguh. Kalau salah pekoh tu bukan ijma' ulama, tetapi buat seumpama tu boleh menimbulkan kekeliruan. Kita tegurlah atas jalan dia melakukan perkara yang menimbulkan kekeliruan yang tak sama dengan mazhab yang diamal di tempat kita. Adakah mazhab lain salah? Tidak salah. Kalau letak molek, kalau tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, mazhab fiqh mana pun betul. Tapi cara letaknya, sekarang kan kadang-kadang masuk FB, saya pegang tangan isteri saya, kemudian saya ada wuduk, saya pegang tangan isteri saya, kemudian saya semayang. Sah tak semayang saya? Nak tanya apa? Dia nak cari balah tu. Nak cari balah. Ada ni. Dah pegang tangan isteri lepas ada wuduk, batallah semayang. Semayang terus tanpa wuduk, tak sahlah semayang. Nak cerita, tu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, wuduk tak batal pun, pegang tangan bini, pegang tangan isteri. Kenapa semayang tak sah pulaknya? Nak pergi situ. Tapi ayat apa gitu? Ayat nak cari balah kalau orang panggil. Tapi kalau dalam majlis ilmu kita boleh cerita. Berkait membatalkan wuduk, bersentuh kulit dengan lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah, wuduk batal. Kita pun ceritalah tu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, tak batal wuduk. Ni kita maklum orang Mekah macam mana masa tawaf. Dia pakai taklid mazhab yang lain atau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ilmu boleh sampaikan, akan meluaskan ilmu kita. Tapi jangan ayat yang berbentuk orang apa? Nak suruh jadi kelahi. Kita nak agama apa gitu. Selagi biarlah nampak kita pandai. Kalau buat sama macam orang tahu kita pandai lebih lagi. Buat lain sikit, timbul isu, ini khilafiyah fiqh. Saya buat tu khilafiyah fiqh. Saya pandai, kamu tak pandai khilafiyah fiqh. Orang lain pandai juga, tapi tak buat. Sebab apa? Mengelirukan masyarakat. Akhirnya timbul dalam masyarakat berkelahi, maki-memaki, kutuk-mengutuk. Kalau berhujah dengan ilmiah, panjang mana pun tak apa. Nak berhujah dengan ilmiah, panjang mana pun tak apa, lagi bagus. Orang membaca boleh tambah ilmu. Tapi ada pula jenis kutuk-mengutuk. Itu dosa besar dengan anak Adam. Dan yang orang jahil buat gini ni, puca mari mana? Hak puca tu akan free-free nanti di padang mahsyar. Hak puca tu akan free-free. Tapi kalau salah dalam bab pegangan tu gitulah. Tidak dijadikan sebagai modal. Hak biasa serang menyerang ni. Walaupun terang-terang.
berkaitan dengan qada, berkaitan dengan perkara jahat yang ijma' ulama ianya adalah datang daripada qada perkara jahat tu. Itu pegangan. Kemudian ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik dari diri hamba sendiri. Itu bukan hanya saya biasa dengar gitu, bukan maksud dia gitu. Itulah percakapan kita. Dan itu bukan percakapan penceramah. Penceramahkan yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Itu penceramah. Bukan. Itulah adab percakapan kita sepanjang masa. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri hamba sendiri. Bukan penceramah. Saya biasa dengar gitu. Bukan kata biasa dengar. Kamu kena bercakap seumpama tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri hamba sendiri. Haram menyandarkan perkara yang jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak terdahulunya saya datangkan hak adab percakapan sebagaimana dalam suratul Kahfi dahulu. Hak berkaitan dengan adab percakapan antara Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS. Hak berkaitan dengan adab percakapan sebagaimana dalam surah Syu'ara pula, macam Nabi Ibrahim AS. Adab percakapan dalam surah Syu'ara ayat 78 hingga ayat ke-81. Adab percakapannya macam mana? Mana yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari hamba sendiri. Hak tu memang kena cakap gitu. Haram menyandarkan perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat lagi, tapi ayat ni dia kena fokus sikit lah. Tak apalah, ini sebagai penambahan berkaitan dengan yang baik disandarkan kepada Allah, yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah. Cuma ni kita kena fokus sikit. Hak mudahnya suratul Kahfi, itulah hak mudah. Nabi Khidir AS rasakkan perahu, fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahusnya aku merosakkan perahu. Nabi Khidir AS menegakkan dinding yang runtuh. Nabi Khidir kata, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Tengok, fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tu kehendak Allah tu, aku menegakkan dinding yang runtuh tu. Tapi Nabi Khidir merosakkan perahu yang ia tumpang. Nabi Khidir kata, fa'aradtu an aibaha, maka telah mendaki oleh aku, akan bawa aku nak mencacatkan perahu. Walaha, mencacatkan perahu, menegakkan dinding yang runtuh, memang kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi Khidir AS. Hakikat dia gitulah. Tapi adab merosakkan perahu tu rupa zahirnya tak betul gitu. Aku yang kehendak menegakkan dinding yang runtuh tu, molek lah, khidmat sukarela. Maka mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tambah tu, atau lebih mudah. Hak ni satu ayat lagi ni, surah Jin ayat ke-10. Dia menghikayatkan perkataan jin. Dalam ayat Al-Quran ni, tapi ni dia kena tu sikit lah, dia kena perhati sikit. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah akan kejahatan yang dikehendaki oleh Tuhan dan dikehendaki oleh yang dikehendaki dengan mereka yang ada di bumi, ataupun telah mendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Mereka asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi, manusia, ataupun
telah mendaki dengan mereka di bumi ini oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikendaki akan kejahatan ataupun mendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Nampak dah tu? Adakah dikendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Sama tak? Dikendaki akan kejahatan, menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Urida didatang bina maf'ul, bina majhul. Arada itu bina lil fa'il, ma'ruf tu. Dikendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Atau jelas menghendaki oleh Tuhan mereka Allah Ta'ala akan kebaikan. Hak kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi? Adakah dikehendaki akan kejahatan? Siapa yang menghendaki? Allah Ta'ala juga. Tapi didatangkan dengan bina majhul. Yang menghendaki itu waktu dia majhulkan, disembunyikan. Adapun hak kebaikan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Hak baik menghendaki oleh Tuhan. Hak jahat, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi ni, manusia ni? Siapa yang menghendaki kejahatan? Allah juga. Tapi ayat tu menyebut dikehendaki, yakni menghendaki oleh Tuhan mereka. Sama je. Ada ni. Kata kena tu sikit. Kena. Sebab dia ayat tu lah. Bina majhul satu, bina ma'ruf satu. Adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang di bumi ataupun mendaki dengan mereka oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Kebaikan ni mendaki oleh Tuhan. Kejahatan dikehendaki akan kejahatan. Siapa yang mendaki? Pada ni macam gini lah. Memukul oleh Umar akan Zaid dengan dipukul akan Zaid. Siapa yang memukul? Tidak dinyatakan. Memukul oleh Umar akan Zaid dengan ayat duriba, dipukul akan Zaid. Mana tak dinyatakan siapa pukul. Adapun memukul oleh Umar akan Zaid, Umar pukul, Zaid kena pukul. Tapi kalau dipukul akan Zaid, siapa yang memukul? Dimajhulkan, disembunyikan, tak dinyatakan. Tak dinyatakan. Gitulah. Jadi sekarang ni dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Hak kebaikan dikehendaki oleh Tuhan. Hak kejahatan menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Kalau kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan? Siapa yang menghendaki? Tuhan lah yang menghendaki. Tapi tidak dinyatakan. Ini adab. Ini adab. Hak baik disandarkan kepada Allah. Yang buruk tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara adab. Pegangan tetaplah. Rukun iman yang ke-6 tu tak lagi dah. Baik ke jahat ke, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Faedah didatangkanlah apa hukum orang yang menyandarkan kejahatan kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum? Di antara yang menyandarkan kejahatan kepada Allah ni contohnya Azazil. Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani.
La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Hijr ayat yang ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani, berkata Azazil, iblis laknatullah, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat, engkau yang menyesatkan aku. Qala rabbi bima aghwaytani, engkau menyesatkan aku. Engkau yang menyesatkan aku. Memang hakikinya begitu. Tapi jenis sandar perkara jahat kepada Allah ni, itulah jenis Azazil lah. Tapi betul tak kesesatan Azazil itu datang dari kehendak Allah? Betul lah, sekalian kau tak kodar. Jadi kalau kita kata kok, orang yang mudah-mudah menyandarkan kejahatan kepada Allah ni Azazil. Kenapa mudah semayang? Tuan tak ada dok semayang. Spesen ngetuk. Ngetuk nak pula no. Pok Azazil. Azazil macam ni. Sesak dia sandar ke Tuhan. Abang ni. Kau marah kau bantunya. Dah, orang sandar ke Tuhan. Tak beradab gitu. Haram dosa besar tu. Tapi Azazil sandar ke Tuhan lah. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhanku, oleh kerana dengan sebab engkau telah menetapkan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard. Ini. Dia akan mementazyinkan. Dia akan mementazyinkan ni mana apa? Hak molek napa? Tak molek. Hak tak molek napa? Molek. Itulah. Tinggal semayang ni berat. Tak rasa apa pun. Gitulah. Kira orang tinggal semayang ni, Allah, berdosanya masuk waktu subuh. Allah, berdosanya masuk waktu zuhur. Ada? Allah, berdosanya masuk waktu asar. Ada? Ada. Kita tengok semayang, kita tengok. Semayang. Miskin, pak miskin. Takut dia mikir gitu, tak tahu. Orang sibuk kerja, hilang dia. Mana dia pergi? Pergi semayang. Semayang sokmo. Bosan pula dia ni. Dia kata kan ni. Orang yang dedah aurah tu, dia berasa uduh ke? Tak. Okey. Selesai. Baru mudah. Dia tengok apa pakai tudung. Rimah tengok. Panah rasa tengok. Dia tengok orang tu panah. Dia tolong rasa panah. Yang pakai tudung panah ke tak? Tanya dia panah ke tak? Ada ni. Mana apa? Ni Iblis kata dia akan mentazyinkan, dia akan memperhiasi. Hak molek, dia rasa tak berkenan. Hak tak molek, okey je. Pakai tudung pun, kelati tak baik. Pakai tudung pun, kalau mengupak tak habis-habis. Kena. Dia ada alasan dia juga. Dia tak pakai tudung pun hati dia baik. Dia tak pakai tudung pun, dia tak mengupak orang. Kan comel dia tu kan. Pakai tudung tu tak comel. Hati belum tentu baik. Pakai tudung pun nunjuk ke orang je tu. Faham tak? Kenapa jadi syaitan, Iblis janji dah dia akan mentazyinkan. Hak baik jadi tak baik. Hak tak baik jadi baik. Belajar ni wajib fardu ain ni belajar ni. Kita nak belajar pun boleh semayang tengok. Hak tadi kita nak semayang pun hidup senang ni pula kita nak belajar fardu ain pun boleh semayang sama je tu. Itu diperdaya oleh Iblis belakalah tu. Tak semayang nak cerita dah dosa besar. Dah tu hidup senang itu dipanggil istidraj daripada Allah. Allah beri gitu. Masa neraka mudah semayang. Ni sama juga. Tak belajar pun kita boleh semayang. Bolehlah semayang adah.
bukan sembahyang sebenar. Akidah tak betul, sembahyang tak betul. Sembahyang apa? Tapi dia rasa macam mana tak belajar? Okey, tak apa. Orang belajar tu dia bosan tengok. Orang belajar tu pula, dah lah dia belajar. Dia share pula dalam grup WhatsApp. Belajar, share pula. Macam dia seorang je pandai. Macam orang lain dia jahil belaka. Share di grup WhatsApp majlis mufadha'in ni. Seolah dia kata orang share tu anggap dia jahil. Dia memang mujahil sebenarnya. Tapi tak katalah dia jahil. Tapi dia, macam dia seorang je. Dialah fadha'in. Kita ni jahil belaka. Share nak dengar tak mau dengar bukan masalah apa pun. Tak mau dengar padamkan saja. Mana share tu jadi perkelahi pula jadinya. Share semua kuliah fadha'in. Dah sudahlah. Tak mau dengar mau potong. Buang padam je lah. Kenapa nak delete? Delete je lah. Jangan share kuliah fadha'in. Orang buang daripada grup. Orang grup bosan apa ni? Share kuliah fardu ain. Pada ni share kuliah fardu ain, dia buang grup. Orang ni grup muaji belaka, ayah haji belaka, dia share sukang dia ni pelik ni, buang dia. Sabar juga tau. Kita orang tua dia share ke sukang. Ada sukang mana-mana orang negara. Pas share. Buang lah. Ngaruk dia ni. Orang tua-tua nak share sukang apa. Mula sabarlah buang pun. Share kuliah fardu ain. Marah dia orang. Buang. Sebab apa? Dia je fardu ainnya. Orang lain jahil belaka. Betul lah orang jahil. Orang tak belajar tu. Tapi macam mana dia boleh rasa selesa? Dengan kejahilan fardu ain tauhid. Dia rasa aman. Selesa. Dengan kejahilan ilmu fiqh tasawuf, dia rasa aman, selesa, tak takut apa-apa pun. Ni. Ini apa? Tazyin daripada Azazil. Azazil akan apa dah? Hak molek dia akan solek jadi tak molek, hak tak molek dia solek jadi molek. Ni tazyin. Dia akan memperelokkan, dia akan memperhiasikan. Hak molek ni hias-hias je nampak, tak kenal Hak tak molek ni dia hias-hias. Comel je. Ni. Itu janji Azazil. Dia hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala ughwiyannahum ajma'in, dia akan menyesatkan sekalian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba engkau ya Allah, di kalangan mereka yang disucikan oleh Allah. Yang Allah Taala sucikan saja, yang selamat daripada disesatkan oleh iblis. Mereka yang mukhlasin, mukhlas, yang disucikan oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba engkau yang disucikan. Mana yang paling besarnya? Kesucian akidah. Kesucian hak zahir fiqh. Kemuncaknya kesucian hati daripada sifat kecelaan. Ni saja. Mukhlas yang disucikan ni saja yang selamat daripada yang diperhiaskan oleh Azazil dan disesatkan oleh Azazil. Maka tidak peliklah. Kenapa yang salah terang-terang tak semayang, rasa tak apa-apa. Salah terang-terang tak belajar fardu ain, tak fardu ain tauhid pula, tak rasa apa-apa. Fardu ain tauhid pula tak mau belajar. Bayangkan aman damai je, sentosa je, tak using je, rasa macam soleh je. Tapi nak ambil ayat tu apa tu boleh kata mula-mula tu. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Mana pun ni tidak beradab. Tapi malangnya anak Adam yang sujud kepada Allah tiap-tiap rakaat 2 kali, Azazil sekali pun tak embuh. Sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam sekali je, bukan tiap-tiap hari pun. Sekali tu je. Lepas tu jadilah. Sekali je.
Sekali pun tak ambuh. Sombongnya Azazi, kufurnya Azazi. Anak Adam sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Kalau kita kata kau seperti nak apa ni? Kamu sekali tak mau sujud. Kami anak Adam sujud 2 kali. Apa apa? Apa? Memerli ke apa? Perli. Kamu sekali tak mau? Kami anak Adam ni, anak Adam ni, anak cucu Adam ni. Kami akan sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Apa panggil apa ni? Menangis Azazilnya. Tengok anak Adam sujud 2 kali. Tapi macam mana dengan anak Adam yang sujud 2 kali, tiba-tiba berpegang hak jahat bukan qada qada. Ketawa Azazil, aku pun tahu, dia kata. Azazil tahulah sesat tu ketetapan Allah, tapi Azazil ni tidak beradab, menyandarkan kesesatan dia kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Azazil tahu tak kesesatan itu datang daripada ketetapan Allah? Tahu. Tapi tidak beradab. Hak ni sujud 2 kali, tak tahu pun hak jahat tu qada Allah. Berpegang hak jahat bukan qada Allah. Sujud 2 kali. Azazil nak menangis. Azazil ketawa saja. Dia sujud pada Allah dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal Tuhan. Yang bersifat dengan iradah ni, yang menentukan segala perkara mungkin. Perkara mungkin ni termasuk perkara baik, perkara mungkin ni termasuk perkara jahat. Kesemua datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tiba-tiba tidak berpegang, berarti tidak mengenal Allah. Yang bersifat dengan iradah. Sujud 2 kali. Dia berkait dengan menyandar perkara jahat kepada qada Allah ni dalam kitab Faridatul Faraid. Yang pertamanya untuk melepaskan daripada untuk melepaskan jadi dia tu tak salah. Tak semayang tu dosa besar. Kenapa mudah semayang? Dah takdir Tuhan. Nak nampak tak salah lah dia tu. Kat tu je. Maka haram, dosa besar. Adapun dia sandar kepada Allah. Kenapa kamu tak semayang? Takdir Allah. Dengan bahawa dia nak menghalalkan tidak semayang. Maka dia jatuh kafir. Kenapa kamu berzina? Takdir Tuhan dah jadi berzina. Dia sandar pada takdir Allah dengan tujuan nak jadi berzina dia tu tak nampak jahat sangatlah. Bukan nak menghalalkan. Nak jadi nampak taklah jahat sangat. Ringan sikit lah. Dah tahu dia berzina, takdir Allah. Dia nak jadi tak nampak berdosa sangat. Haram, dosa besar. Takdir Allah berzina ni dengan tujuan untuk menghalalkan berzina. Jadi murtad orang ni oleh Zabillah. Ataupun tujuan dia untuk menghina. Yang kamu duk marah ni. Berzina ni berdosa besar, kamu duk marah ni. Kamu tahu tak? Berzina ni mari mana ni? Allah Ta'ala lah yang mentakdirkan. Dia cari Allah pun cari dianya. Dia nak menghina Allah. Jadi murtad ni wa'liyazabillah. Ataupun dia nak melepaskan daripada kena hukum. Tok Hakim tanya, kenapa kamu berzina? Tok Hakim, takdir Tuhan dah. Dia nak melepaskan daripada hukum, maka haram, dosa besar. Tok Hakim kena takzir pula, kena hukum percakapan Tok Hakim kena hukum lainnya. Tok Hakim kena berhenti sekejap pembicaraan. Betul macam mana? Piak kotak. Kan dia menyandarkan berzina kepada takdir Allah. Berhenti dulu nak hukum berzina ni, kena rotang dulu. Kenapa? Kerana mulut tercelupar. Tak kira lah. Kenapa kena mencuri? Takdir Allah. Tapi undang-undang tak ada lah gitu. Boleh. Kenapa kamu mencuri? Nak hukum lah sebelum hukum ni. Dia banyaklah pembicaraan. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah tu Hakim. Tak Hakim boleh buat tak? Tak ada tak? Tak ada. Adapun pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebelum nak hukum pencuri itu, Sayyidina Umar tanya pencuri, kenapa kamu mencuri? Pencuri terjawab,
qadallahu alayya, telah mengqada oleh Allah atas aku. Qada Tuhan dia mencuri. Ni pencuri ni di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan supaya tangan pencuri itu dikerak dan dia disebat. Jadi para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hukum Allah tidak boleh dikurangkan, tidak boleh ditambah. Tilka hududullah, hukum hudud ketetapan daripada Allah. Ada ni. Kerak tangan pencuri itu perintah Al-Quran. Ayat yang mutawatir, makna yang mutawatir. Tak ada khilaf ulama. Faqta'u aydihuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Itu ayat Quran. Tak boleh nak kurang, tak boleh nak tambah. Sayyidina Umar pergi tambah kerak tangan dan sebat. Maka dipersoalkanlah, kenapa nak tambah dengan sebab? Kerak tangan, jawab Sayyidina Umar, kerana dia mencuri, sebab kerana dia dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Aduh, hak dia kata dia mencuri itu qada Allah, dia kata. Tu dusta dia panggil. Dusta apa? Memang sebenar dia panggil dusta. Lepas tu dia disebat. Kena takzir. Kenapa? Kerana mulut dia celupa. Kerak tangan kerana dia mencuri. Macam mana Sayyidina Umar boleh mengatakan dusta? Ini sebagian dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Lagi akan berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, lagi akan berkata oleh mereka-mereka yang menyutukan akan Allah. Apa kata mereka? Jikalau tidak mendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mendaki oleh Allah Ta'ala bahawa kami dan bapa-bapa kami tidak menyengutukan akan Allah, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak akan menyengutukan Allah. Sayaqulul ladzina asyraku, lagi akan berkata mereka yang menyengutukan akan Allah, jikalau mendaki oleh Allah akan bahawa kami tidak menyengutukan akan Allah dan bapa-bapa kami tidak menyentuhkan ke Allah. Kalau Tuhan tidak kehendak, nescaya kami tak akan menyentuhkan Allah. Bapa kami pun tak akan menyentuhkan Allah. Dan kami pun tidak akan mengharamkan daripada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang kami mengharamkan yang halal pun semua ni Allah yang menetapkan. Ni. Orang syirik ni Tuhan kata lagi akan berkata, jikalau tidak mendaki oleh Allah, nescaya kami tidak akan menyentuhkan akan Allah dan bapa kami pun tak akan menyentuhkan Allah. Tuhan kata, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh golongan-golongan syirik sebelum mereka itu. Golongan syirik masa dulu gitu dah. Di syirik itu disandar kepada Allah. Itu pendustaan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Itu pendustaan. Kamu tidak semayang, Tuhan takdir. Bohong pelawak Kamu yang tak semayang. Ada ni. Sebab saya nama kata dusta. Apa dusta? Dia menyatakan dia mencuri kerana qada Allah. Al-Quran pun kata dusta. Kerana golongan syirik menyandarkan kesyirikan pada kehendak Allah. Tapi hakikatnya memanglah segala-gala baik jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu menyandarkan kejahatan dengan tujuan untuk lepas daripada hukuman. Ginilah mak ayah nak menghukum anak dia. Kenapa takdir Tuhan mau? Dia kata gitu.
Kalau mak tak reti gak si pamula rotan. Dia takdir Tuhan orang kena gitu. Ha? Kena hukum. Buat salah kena hukum. Buat salah yang kedua pula, menyandarkan kesalahan kepada qada Allah. Kesalahan yang kedua kena hukum yang kedua. Dimarah pekerja dia. Kenapa kamu ni kerja tak bagus? Saya kerja tak bagus, boh. Qada Tuhan, boh. Kena 2 kali marah. Kena 2 kali tindakan kena ambil. Ni kenapa kamu ni kerja begini ni? Orang lain kerja boleh dapat capai target. Kamu ni macam mana ni? Nak kena boh, qada Tuhan, boh. Tak capai target, boh. Kalau boh jahil, senyap takkan nak lawan Tuhan pula. Kalau boh berilmu, kamu satu kesalahan. Kamu tambah kesalahan yang kedua. Kamu menyandarkan kecuaian kamu, kelemahan kamu kepada qada Allah. Dosa kamu tu. Kamu kena hukum yang kedua pula. Kena ambil tindakan. Tak sungguh ni. Ada yang jenis boh pula. Apabila takdir Tuhan tu, senyap dia. Ustaz nak kan Ustaz orang apa? Saya marahkan anak buah saya. Lepas tu, dia kata takdir Tuhan. Lepas tu kamu, dah takdir Ustaz saya nak orang ni. Buah pula. Kena tipu dia nak buah lah. Kalau buah jahil. Kena tipu nak buah lah. Tak kata kan ni. Kena ambil tindakan. Itu satu kesalahan tu. Sebab apa? Dia haramkan menyandarkan perkara yang buruk kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyandarkan kejahatan kepada qada Allah ni, itu di antaralah perangai orang Jabariyah. Tetapi tidak semestinya Jabariyah orang menyandarkan kejahatan kepada qada Allah. Yang kita faham, dia menyandarkan kejahatan kepada Allah. Kamu Jabariyah. Jabariyah bak lain, bak itik usaha. Tapi memang di antara perangai Jabariyah, dia menyandarkan kejahatan kepada qada Allah. Akhirnya, dia pergi kepada kafir zindik. Betul. Tetapi kalau persoalan orang yang menyandarkan kejahatan kepada qada Allah ni, itu akidah Jabariyah. Jabariyah bak lain. Tapi perangai orang Jabariyah, maknanya orang yang menyandar kejahatan kepada qada Allah ni mesti akidah Jabariyah. Tidak. Tapi percakapan dia haram. Akidah dia belum tentu Jabariyah. Ada ni. Sebab akidah Jabariyah ni berat ni. Ni salah pegangan. Hak menyandarkan kejahatan pada qada Allah itu salah nisbah hukum zahir. Nisbah percakapan lidah. Akidah dia betul. Memang yang jahat qada Allah. Tapi haram nisbah percakapan. Adapun akidah Jabariyah ni disalah pegangan. Yang menyandarkan perkara jahat pada qada Allah, pasti dia berpegang perkara jahat tu qada Allah. Itu betul pegangan. Tapi salah nisbah adab percakapan zahir. Hukumnya haram dosa besar. Tapi tak semestinya Jabariyah. Jangan kita nak kata, itu Jabariyah kita tu. Jangan. Tapi dia antara perangai orang Jabariyah. Sebab Jabariyah ni berkaitan dengan mereka yang menafikan ikhtiar usaha hamba. Hak ni terkadang dia mengakui dia berpegang ikhtiar usaha dia perkara jahat ni. Tapi dia jenis nak lepas daripada orang marah ke dia. Dia pun letak kepada Allah Ta'ala. Bukan semesti dia Jabariyah. Tapi salah nisbah percakapan tidak beradab. Itu saja. Jabariyah itu salah bab pegangan hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Itu bab lain. Mana ni? Melainkan ada satu situasi yang mana syarak mengharuskan menyandar kesalahan pada qada Allah adalah untuk elok cerca orang. Dia berubah dah apa semua, orang masih lagi ungkit kesan lampau, nak macam mana geda masa dahulu tu kodok-kodak. Itu di antara yang dibenarkan pada syarak, menyandarkan perkara yang salah kepada qada Allah untuk melepaskan daripada orang tu ungkit. Belajar kemudian jadi payah nak faham. Dah belajar tua dah. Lepas tu Allah payahnya lah
Itulah ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Belajar sebelum balik. Dia ajak mak ayah. Mak ayah tak ajar, kamu kena belajar lepas kamu balik. Masa tu belajar ilmu fardu ain. Otak ni tengah kuat lagi. Tu baru nak belajar fardu ain. Lepas tu jadi payah nak faham ni. Dia belajar molek dah sekarang ni. Ada ukit pula. Tak belajar dia muda. Nak buat lagi dah. Masa muda dulu. Allah mengkodok dah. Belajar ilmu dunia semata-mata. Ilmu agama, ilmu tauhid pun tak peduli. Disandar kepada Allah. Untuk elok orang dah ukik dia masa dulu tak belajar. Sebab sekarang ni sudah bertaubah dah. Dia belajar molek-molek dah. Memang ada kepayahan. Bila bunyi kepayahan, orang ukik. Itulah kamu dulu. Tak belajar awal-awal. Tak belajar awal-awal ni, itu kodok Tuhan. Sekarang ni bertaubat ke tak? Dia bertaubat dah. Dia belajar molek-molek dah. Hak kesukaran tu dia adalah bunyi sikit. Orang pun ungkit secara lama, dia pun sandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk elok daripada orang kata ke dia. Itu syarak membenarkan. Hak berkaitan dengan menyandar perkara buruk kepada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bicara bab sifat iradah ni, bicara bab perkara jahat ni gitulah, panjang. Hak sekarang ni saya bicara sifat iradah tapi tidak berkitab lah. Hak pagi esok tu lah. Pukul 10.30 Terengganu FM. 10.30 Ad-Dinul Khalis. 10 suku. Bukan 10.30, 10 suku. Tapi kalau bunyi dari dia 10 suku, jumpa saya pasar jangan pelik lah. Sebab saya ada 2 tempat. Dan radio pun, dalam RTM pun saya ada, pasar pun ada. Oh, boleh ada 2 tempat. Keramat lah tu. Boleh ada 2 tempat. Dah. Kata pelik. Tak ni dah ada kereta nak pergi pasar, bunyi dalam radio. Dia tengok pasar, duk belikan. Saya kata kena pulak kan. Ada 2 tempat tu. Keramat. Tu rakaman. Ada 2 orang muskil. Itu ustaz plus suku. Tapi ustaz pergi masa mana? Saya jumpa ustaz ada luar dia. Lah kata. Tak kena. Kata tu rakaman. Tu rakaman. Rakam biasa Rabu lah. Rabu saya rakam. Jemaat siap. Gitulah. Tapi ada ketika juga. Ada ketika gendala. Kadang-kadang belah-belah RTM lah. RTM ni kadang-kadang dia sibuk. Tak ada ruang yang dia boleh celah. Ruang yang dia boleh celah pula saya tak nak pergi. Sebab itu masa tu ada kelas. Ruang yang saya boleh pergi, dia tak ada pula yang boleh buat. Sebab dia ada program-program. Tu kadang-kadang minggu depan jadi ulangan. Minggu lepas. Tu ada kendala tu. Dia ada masa nak buat rakaman. Tapi masa tu saya tak pergi. Sebab saya ada kelas. Saya boleh pergi masa ni. Oh, dia tak boleh masa ni dia kata. Pada ni. Jadi belaga. Ada ketika gitulah. Tapi hak biasa keadaan normalnya hari Rabu lah. Kan tidak hari Selasa. Tapi cuma kadang-kadang dia orang sibuk. Program dia orang sibuk ni. Saya waktu saya tetap dah. Masa ni boleh lah. Masa ni boleh. Dia nak masa lain. Tak boleh lah sebab ada kelas. Gitu lah. Atau kadang-kadang dengar ni macam minggu lepas dah. Sebab kadang-kadang DJ tak beritahu. Kadang-kadang dia beritahu ini ulangan hak minggu lepas. Ada DJ beritahu. Ada DJ tak beritahu. Dia pakai straight. Orang dengar ni. Serupa minggu lepas. Ulangan tu. Adalah tu. Ada ni. Ada kekangan lah tu. Jadi saya bicara iradah sekarang. Tapi tak baca kitab. Bicara iradah. Bab ikhtiar usaha. Lama dah tu. Bab ikhtiar usaha. Sebelum tu bicara bab perkara jahat. Lepas tu bicara bab ikhtiar usaha memang panjang. Panjang apa tu? Sebab ulang-ulang. Kita tengok sejam dah. Radio tu 40 minit je. Atau tetap dah 40 minit. Jadi ulang-ulang panjang. Hak dibicara sifat iradah. Macam sekarang lah. Bicara sifat iradah. Jadi di panjang pembicaraan. Pergi pada bicara bab qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi depan kita sambung lagi lah. Berkaitan dengan pembicaraan sifat iradah. Berkait dengan perkara yang jahat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibiat, muka surat 19, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat tertib. Tertib ni apa? Bersusun. Bersusun. Beratu ke beratu? Beratu. Bersusun apa? Beratu ke beratu? Beratu. Beratu. Teratu. Teratu. Tak payahlah. Bersusun. Dan sunat tertib. Tertib ni bersusun. Satu. Pada menghantar sekaliannya itu. Mana sekalian anggota yang 7? Atas aturan. Ni tertib. Aturan ni tertib lah ni. Aturan. Mana beratur lah. Beratur ni. Ni atas aturan. Aturan ni tertib. Bukan aturan undang-undang. Tahu aturan undang-undang tu. Aturan makna tertib ni. Tertib. Dan sunat tertib pada menghantarkan, meletakkan sekalian itu. Mana sekalian itu? Sekalian 7 anggota itu. Tertib atas aturan. Atas tertib lah. Yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Kita tengok ayat kita dulu. Dan sunat tertib bersusun pada menghantar, meletak pada bumi. Sekaliannya itu, sekalian anggota yang 7. Sekalian itu sekalian anggota yang 7. Mana anggota yang 7? Jangan pula pergi kepada mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan, kaki. Tu bicara dalam bicara 7 anggota zahir. Dah anggota yang 7. Anggota 7 kat mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan, kaki tu lah kita tak pernah pergi hati tu. Anggota 7 atas tu lah. 2 perut, anak jari, 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahinya. Itu anggota yang 7. Lagi mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan, kaki. Tukar kita tu. Sunat tertib pada menghantar sekalian itu. Tertib ni atas aturan. Atas susunan kalau kita kata kau. Atas aturan, atas susunan yang tersebut itu. Mana susunan tersebut itu? 2 perut jari kaki, kemudian 2 lutut, kemudian 2 tapak tangan, kemudian dan dahi. Tu aturan susunan yang tersebut itu. Kan minggu lepas kan 7 anggota iaitu 2 perut anak jari kaki. Pelik kata, biasa kita letak dahi dulu. 7 anggota kok, dahi dulu. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Hak ni dia ditukar perut, dia letak 2 perut anak jari 2 kaki dulu. Dahi hak terakhir. Kena dia nak ni. Nak bicara ni. Kan 7 anggota zahir kalau tengah ngaji kok, dahi yang pertama. Dia tak dahi dulu. Sebab dahi ni hak ijma' ulama. Dahi ijma' ulama. Lepas tu hak 6 anggota lagi tu. 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki tu. Tu khilaf ulama. Wajib ke sunat. Dah kalau tak letak anggota yang lain lah, kalau letak dahi saja. Letak dahi saja lah. Buat mana? Ikat perut. Tali bubuh di silik akak. Lepas tu sujud letak dahi je. Tangan terapung gitu. Sah ke tak? Sah pada pandangan mazhab yang lain. Sebab apa? Dia wajib dahi je. Jangan suka lah. Ke letak meja tengah rok.
Letak meja tengah, tangan atas udara, kaki udara, lepas tu selu-selu turun dahi, letak atas latar. Orang pun ambil gambar. Sujud biasa mana ni? Viral pula, berkelahi pula orang. Dia hak wajib kena latar ni, hak sepakat ulama adalah dahi. Itu sepakat ulama. Simahum fi anif, simahum min wujuhihim min asari sujud. Dahi itu tempat kesan kepada sujud. Quran menyebut. Maka yang sepakat ulama, yang wajib kena lantai adalah dahi. 7 anggota yang lain, jumhur mazhab, termasuk pandangan Daif dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Rafi'i, 6 anggota yang lain jatuh hukum sunat, bukan jatuh hukum wajib. Dalam hadis tu kan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, kata Nabi SAW, diperintah akan daku, akan bahawasanya sujud oleh aku akan 7 anggota. 7 anggota tu disuruh suruhan yang sunat, bukan suruhan wajib. Suruhan wajibnya satu saja, dahi. Ini jumhur mazhab yang lain ni, termasuk pandangan Daif dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buat mana-mana tempat, kita letak barang tengah, kita letak perut atas barang, kita pun pelan-pelan kita sujud letak dahi saja, tangan terapung, lutut tak kena latar, kaki terapung tak udara, sah lah. Jumhur ulama. Lepas tu kita viralkan, biar orang pun berkelahi. Dan kalau orang tak tahu khilaf, ini ajaran sesat, lah. Sujud dahi saja. Ambil mana sujud dahi saja? Ajaran sesat. Sesat kat mana? Hak wajib dahi saja. Jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain, termasuk pandangan Imam Rafi'i, pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, 6 anggota lain sunat, yang wajibnya dahi saja. Kata jangan sesat macam mana? Ada benda tu kita orang ramai tak tahu. Dah kita nak buat dalam bilik kita, buat guna-guna pun. Tapi tak jadi glamour lah. Buat benda pelik, orang jadi kecoh, jadi glamour. Kita pun jadi glamour. Orang lain berkelahi macam mana, dia senyum je. Ini orang sombong. Orang sombong. Kalau tersilap, Allah, saya pun tidak begitu biasanya, tapi dah berlaku seumpama tu, saya pun tak mau menekan. Cerita je lah kekurangan. Tak akan mengaku kekurangan, akan mengaku kehebatan semata-mata. Orang tak setuju pula, gelojoh pula, masuk perangkap. Gelojoh masuk perangkap lah benda pekor ni. Jangan cepat-cepat. Sebab kalau benda khilaf, itu bukan benda mungkar. Disujud letak dahi saja, tak sah sembahyang. Kenapa tak sah sembahyang? Tak sah sembahyang atas pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Jumhur yang lain kata sah, kita terimalah sah. Kita tak mau buat, kita sah buat bahagian kita. Orang lain buat, kita kisahlah pandangan mazhab yang lain. Tak payah kita nak menekan lah. Kita macam mengajar gini, kita boleh sebut lah pandangan ni. Bolehlah kita sebut. Tapi janganlah pula kita nak cari ni, nak cari glamour gitu. Sebab orang kita ni, ialah, bukan kata mazhab lain orang kita ni tak tahu. Mazhab Syafi'i sendiri pun. Mana kita mazhab Syafi'i? Lengkap ilmu. Mazhab Syafi'i pun kita tak tahu banyak laginya. Gitu je lah. Tapi kalau dapat ilmu pandang mazhab lain, alhamdulillah, penambahan ilmu. Tapi walaupun mazhab lain, hanya dahi saja wajib kena lantai, tetap 6 anggota yang lain sunat kena lantai. Tak sudah buat lah. Sudah tinggal lah benda sunat tu. Atas dia kata sunat, kita wajib 7 anggota ni. Sebab ini syarat sah sujud yang kedua ni. Ni wajib dalam mazhab Syafi'i. 7 anggota wajib dihantarkan kepada bumi. Pandangan yang kata dahi je wajib, 7 anggota lain tak wajib, tetap sunat. Kenapa nak tinggal sunat? Kalau betul nak pakai pandangan yang lain.
Sama juga saya sebut tadi tu. Macam mana kalau pimpin isteri wuduk ada. Memang mazhab lain kata tak batal. Tapi mazhab lain tetap menghukumkan sunat. Orang mazhab mereka berwuduk dahulu sebelum sembahyang. Tak, sekarang ni gini. Bersentuh kulit suami isteri wuduk batal, kita maklum. Mazhab yang lain tidak batal. Tapi kalau berlaku bersentuh kulit dengan isteri, mazhab lain pun sunat ambil wuduk lain kerana nak ra'i pandangan mazhab Syafi'i. Maknanya mazhab lain tak buat juga. Ke orang mazhab lain nak pergi masjid pipih tangan isteri dia? Ada? Dah tak batal. Orang mereka pun tak buat. Dan kalau mereka sendiri bersentuh kulit isteri, wuduk tak batal. Mazhab mereka tak batal. Tapi pandangan mazhab mereka sunat ambil wuduk lain. Kenapa? Kerana nak keluar khilaf daripada pandangan mazhab Syafi'i kata wuduk kamu batal dah, sembahyang kamu tidak sah. Mana mazhab mereka pun kalau berlakulah bersentuh dengan kulit isteri, bukan buat saja-saja ni. Kalau berlaku pun mereka menghukumkan sunat ambil wuduk lain. Dia gitu. Ni bab beko. Hak kata 7 anggota ni mazhab lain, dahi je wajib, 6 anggota yang lain tetap sunat kena bumi. Orang duduk berperang di Palestin. Orang duk fikir negara macam mana. Dia tak ada kerja lain, nak gomoh sama sendiri. Nak gomoh sama sendiri. Di Palestin, di negara kita macam mana, tak peduli tu. Maknanya kalau kita tersilap, memang itu benda khilafiyah, tapi menyebabkan jadi berkelahi, kita ceritalah. Kita mengakulah kesilapan, terlepas pandang. Tak apa-apa pun, takkan jatuhnya nilai diri kalau kita menyatakan kesilapan. Hak menyombong diri ni akan menimbulkan pertelingkahan. Kenapa nak buat perkara yang kebanyakan orang kita tak tahu pun bahawa ada pandangan, bukan semua orang tahu belaka. Bukan kata orang ramai, ustaz-ustaz pun tak tahu belaka. Banyak benda hukum-hukum mazhab lain mereka tak tahu. Orang ramai tak tahu, itu dah pelik. Ustaz pun tak tahu benda gitu. Tapi dia suka-suka berkelahi habis orang. Jadi kebanyakan kitab 7 anggota dimulai dengan dahi. Bawalah 2 tangan, 2 lutut, 2 perut, jari kaki. Biasa kita tak dahi dulu sebab dahi hak sepakat ulama. Kita ni dok. Sebelum lepaskan balik, iaitu 2 perut anak jari, 2 kakinya dan 2 lututnya dan 2 tapak tangannya dan dahinya. Dahi kemudian ini ambil ni pula. Ni. Dan sunat tertib, mana bersusun pada menghantar sekalian itu, sekalian anggota yang 7 tu. Ni menghantar atas aturan tertib susunan yang tersebut itu mana? 2 perut jari kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, last kali akhirnya letak di lantai adalah dahi. Antara 2 perut jari kaki dengan 2 lutut, yang pertama dan yang kedua tu boleh tukar tak? Boleh tukar? Sekarang ni kena ikut sunat-sunat. Sunat mana? 2 perut jari kaki dulu, kemudian 2 lutut lah pula yang kedua. Gitu. Lepas tu kau dah buat gitu, nak kan? Nak kan? Cuba fikir. Nak buat mana? Tidak terfikirlah kita. Sebab apa? Memanglah gitu. Memang 2 perut jari kaki dulu kena latar, kemudian baru sapa lutut. Dah ustaz kalau tak gitu nak kan? Tu saya tanya nak kan? Daripada iktidal berdiri tu, dung budahi latar. Gitu. Lepas tu pelan-pelan hubung tangan, pelan-pelan hubung lutut. Gitu. Dan memanglah 2 perut jari kaki, kemudian 2 lutut, memang betul lah.
Betul. Kemudian dua tangan, kemudian dahi. Dia dia antara lutut tak semestinya. Silap saya ni. Hak mula-mula kena dua pojok kaki tu pasti. Yang kedua, lutut dulu ke tangan dulu? Hati-hati. Tak semestinya lutut dulu. Sebab jumhur mazhab sunat letak lutut ke letak tangan. Adapun mazhab Maliki sunat letak tangan dulu baru letak dua lutut. Lutut tak semestinya nombor dua. Lutut tak semestinya nombor dua. Tak semestinya. Hak nombor satu, dua puruk je kaki memang tak boleh lagi dah tu. Sebab tu memang duduk latah dah. Dah kaki duduk latah dah kan. Jadi nak pergi pada sujud mestilah hak tu nombor satu. Nombor dua tak semestinya. Di sini sunat nombor duanya letak dua lutut dulu. Ini jumhur mazhab. Sunat letak lutut dulu latah. Kemudian bawah letak dua tangan, ke bawah letak dahi. Jadi hak timbul tukarnya antara lutut dengan dua lutut dengan dua tangan. Antara dua lutut dengan dua tangan. Pada ni mazhab Syafi'i kita, jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain sunat letak lutut dulu. Kemudian barulah letak dua tangan, kemudian baru letak dahi serentak dengan hidung. Nanti hidung kita akan bicara semula. Sebab hidung ni memanglah mazhab Syafi'i letak hidung latar tu hukumnya sunat. Tapi kalau mazhab Hanafi letak hidung latar tu hukum wajib. Dan dalil letak hidung latar tu hukum wajib dalil yang agak kuat. Sebab itulah dimakruhkan kita sujud tanpa kita meletakkan hidung ke lantai. Sebab mazhab Hanafi letak hidung latar wajib. Orang Hanafi pula Pakistan, India, Bangladesh hidung dia panjang pula. Memang kena sungguh latar lah. Kita orang Melayu ni hidung kepek. Jadi payah juga nak letak latar. Dia hidung kepek. Kepek ke apa? Dia panggil kepek ke apa yang panggil? Kepek tau. Dia panggil apa? Kepenyek. Kepek. Kalau bahasa buku? Bahasa buku benda? Kepek tu kereta langgar dia orang. Kepek dinding. Itu kepek. Kepek. Dah lah. Bahasa buku benda? Tidak mancung dah. Bukan tidak. Kemek? Jangan ngarut sok. Malu kau orang ni. Hidung kemek. Ya, kemek. Kemek ke? Biasa pernah terbaca dalam satu surat khabar. Satu persoalan orang tanya, masa sujud hidung letak ke lantai apa hukum? Dia jawab wajib. Dia kata, wajib apa? Mazhab Syafi'i sunat, mazhab Hanafi wajib. Kemudian masa letak tu pula dahi dengan hidung serentak. Letak serentak antara dahi dengan hidung. Perut jari kaki, dua lutut, dua tangan itu bersusun. Bertertib, bersusun. Bukan serentak. Adapun dahi dengan hidung disunatkan letak dan kadang serentak. Cuma tadilah yang timbulnya lepas daripada dua perut jari kaki antara lutut dulu ke tangan dulu. Jadi mazhab Maliki letak tangan dulu. Nabi SAW pada masa Nabi uzur, pada masa Nabi ketika tua, Nabi ketika kurang-kurang sihat, Nabi akan turun tangan dahulu, kemudian barulah turun lutut. Itu Nabi lakukan ketika Nabi tua dan ketika Nabi uzur. Ketika Nabi tua, ketika Nabi uzur. Jadi dia begini.
Nabi buat satu-satu perkara pada masa terdahulu. Kemudian Nabi buat pesan yang lain. Maka yang terakhir itulah yang diambil, yang terdahulu tu dinasahkan, dibatalkan. Pada ni asal Nabi buat bagian, kemudian Nabi buat bagian berlainan. Maka hak Nabi buat kemudian ni menasahkan, membatalkan hak Nabi buat sebelum. Dia gitu. Hukum agama turun kan. Jadi terkadang satu ketika Nabi buat pesan lain, satu ketika Nabi buat pesan lain, satu ketika Nabi bersabda lain, satu ketika Nabi bersabda lain. Hak terakhir tu ia akan membatalkan yang dahulu. Jadi sekarang ni Nabi turun ke lantai, Nabi letak tangan dulu mana bau lutut tu, Nabi lakukan pada masa Nabi tua ketika Nabi uzur. Tapi mazhab Maliki hak tu hak terakhir kan, kena pakai tu. Adapun mazhab Syafi'i kita memanglah terakhirnya masa Nabi tua, Nabi uzur, Nabi turun tangan dulu. Tapi tengok kat situasi, masa tu Nabi uzur, sebelum tu masa Nabi segar kan Nabi turun lutut dulu kan. Jadi mazhab Syafi'i kekal dengan hak turun lutut dulu. Adapun kalau kita tua-tua, kita uzur, kita gemak, kita kena turun tangan dulu. Orang gemak kan, dia tak boleh turun lutut dulu, gegar atas. Dia suruh gegar atas. Sakit, dia kena turun pelan-pelan, dia kena letak tangan dulu, baru dia pun letak lutut kemudian. Gitu lah. Kalau dah kita tua, kita uzur, memang kena letak tangan dulu. Tapi kalau kita gagah, letak lutut dulu. Sebab Nabi, masa Nabi segar, Nabi letak lutut dulu, baru letak tangan. Nabi tua, Nabi uzur, Nabi letak tangan dulu, baru Nabi letak lutut. Awak gitulah. Tapi mazhab Maliki tau. Oleh kerana yang terakhirnya buat Nabi letak tangan dulu, maka sunat letak tangan dulu, walaupun orang segar. Ada ni. Letak tangan dulu, molek-molek, barulah letak dulu tu, baru letak dahi. Itu mazhab Maliki. Dia sama juga dengan kembali kepada berdiri. Samalah. Sama dengan kembali daripada berdiri. Kepada berdiri pun sama. Nak kembali pada berdiri, angkat lutut dahulu, kemudian angkat dua tangan. Kita angkat dua tangan dulu, baru angkat lutut. Hak ni nak balik pada berdiri pula ni. Nak balik pada berdiri daripada sujud yang kedua. Kita akan duduk istirahat dahulu. Mana tangan kita tak angkat dah, lutut kita angkat kemudian. Adapun mazhab Maliki dak, dia kena angkat lutut dahulu, tangan angkat kemudian. Macam mana orang tak gagah? Memang dia angkat tubuh dulu, tangan duduk bawah lagi. Dia angkat tubuh, boleh pun lepas tangan. Ni. Jadi kalau turun ni, kalau mazhab Syafi'i turun lutut dulu, baru turun lutut dulu, letak tangan. Adapun masa naik pula, lepas tangan dulu, baru angkat lutut. Mazhab Maliki turun tangan dulu, baru letak lutut. Masa naik, angkat lutut dulu, baru angkat tangan. Ditukarlah macam kita buat. Kita mazhab Syafi'i nak bangun pada berdiri daripada sujud yang kedua, kita sunat tekan dengan dua tangan. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tekan dengan belakang tangan. Sebab Nabi tua-tua, kemudian Nabi nak bangun, Nabi tekan dengan belakang tangan, bukan tekan dengan tapak tangan. Sebab kalau tekan dengan belakang tangan lebih kuat. Lebih kuat. Kita nak bangun ni kan, kalau tekan dengan belakang tangan, ada ni, dia jadi nak naik tu kuat. Kalau tekan dengan tapak tangan ni tak gagah mana. Adapun mazhab Syafi'i memang tekan dengan tapak tangan, tapi Nabi kemudian Nabi tekan dengan belakang tangan. Sekarang ni banyak tengok orang semua tekan dengan belakang tangan. Tak apalah, masa sebut lepaslah di mazhab international. Kita lah. Kita tekan dengan tapak tangan. Dipanggil qiyamil ajiz, dengan tapak tangan, qiyamil ajin. Ajin ni orang uli tepung. Ni orang uli tepung kata dulu kan.
Kau li tepung dulu tu kan, berat turun peluh tu kan, sedap tu kan. Ada gitu kan. Ni. Dia kan bukan gitu uli tepung. Gitu tekan. Ada. Itu mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i kita turun sunat dengan lutut dulu, baru letak tangan. Bangkit dia sujud, angkat tangan dulu, kemudian barulah angkat lutut. Kemudian tekan dengan tapak tangan. Mazhab Maliki masih i'tidal turun pada sujud, sunat letak tangan dulu, barulah letak lutut kemudian. Bila bangkit, angkat lutut dahulu, barulah angkat tangan. Tangan masa nak bangkit pula, tekan dengan belakang tangan. Gitu je lah. Itu khilafiyah pekoh. Mana bukan kita buat mazhab Syafi'i lah. Cuma kalau kita terpandang, dia segar-segar, turun tangan dulu, biar ke dia lah. Dia bangun berdiri, tekan ke belakang tangan nak menumbuk ke nak apa ni? Biar ke dia lah. Tadi mazhab international. Biar ke dia lah. Kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita uzur ataupun orang gemuk, memang dia turun dua tangan dahulu, baru letak dua lutut, kemudian baru letak dahi dengan hidung serentak. Itu yang disunatkan dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian kita dah selesai lagi syarat yang kedua ni, hak berkaitan dengan solat atas kerusi. Kita akan cerita baliklah hak berkaitan dengan solat atas kerusi. Sebab solat atas kerusi ni dia berkait dengan syarat yang kedua dan syarat yang ketujuh. Sebelum lepas kan. Syarat yang kedua, menghantar 7 anggota, meletak 7 anggota pada bumi. Dan syarat yang ketujuh, tinggi punggung daripada kepala. Jadi 2 syarat ni lah yang berkait dengan orang semayang atas kerusi. Persoalannya adalah berkaitan dengan menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Duduk atas kursi ganti qiyam, sama saja, tak ada masalah. Duduk atas kursi ketika rokok, sama je. Duduk atas latar ketika rokok. Yang isunya adalah ketika sujud. Sebab sujud ada 8 syarat. Jadi isu kursinya adalah syarat yang kedua dengan syarat yang ketujuh. Ketiganya terbuka dahinya. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 56. Kita ulang balik baris yang ketiga daripada atas. Yang ketiga daripada atas. Sebab habis hadis itu, dia sudah pergi kepada penghujung kitab. Pergi kepada penghujung kitab. Yang mana, yelah, lepas habis kitab ni, kemungkinan lah. Kemungkinan, saya lupa nak bawa minggu ni. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan Haji Zakaria Kedah. Yang saya pernah baca sebelum sembahyang Jumaat di Masjid Pengadang Baru. Bukan Minhajul Abidin Syah Daud. Bukan Minhajul Abidin Syah Daud. Minhajul Abidin terjemahan Haji Zakaria Kedah. Ada gambar tu, so? Ada gambar? Ada? Tak jumpa gambar? Dia tidak ada rumi. Dia tidak ada rumi. Dia Minhajul Abidin terjemah Haji Zakaria Kedah tu, dia ada minhaj Arab separuh, baru terjemah. Lepas tu minhaj Arab terjemah. Minhaj Arab terjemah. Dia gitu. Dia gitu. Dia comel gitu. Dia gitu. Adapun terjemahan Syekh Daud, dia tak ada Arab. Dia Jawi belaka, Melayu belaka. Hak terjemahan Haji Zakaria Kedah ni, dia ada hak Arab Imam Ghazali. Dalam seperenggan, dia pun terjemah habis. Lepas tu ambil minhaj hak Imam Ghazali hak asal, seperenggan, baru dia terjemah. Dia gitu.
Kemudian dia kulit yang pertama tu 2 aqabah. Ilmu dengan taubah. Jadi nak fokus pada ilmu dengan taubah. Saya tak pastilah. Juzuk yang kedua tu saya tak pasti. Cuma kitab tu almarhum untuk saya Baba Najib bin Kerandang, dia baca hari Jumaat untuk orang ramai. Kita orang pondok ni dia baca Minhajul Abidin hak Arab. Hak Arab. Hak kelas harian pondok, Tugu baca Minhajul Abidin hak Arab. Hak harian pondok lah. Akal Sirajul Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin. Hari Jumaat. Hari Jumaat Tugu baca tu. Tugu baca hak Minhajul Abidin terjemahan Haji Zakaria Kedah. Tapi hak tu tak ada urumi. Tak salah itu tak ada urumi. Hak tu kena jawi je lah. Nantilah minggu depan lah. Minggu ni mungkin tak habis lagi kita ni. Minggu depan mungkin kita akan perhabis hak 20 sifat yang keji dan terpuji ni. Sebab saya pun duk fikir antara Minhaj hak terjemahan Haji Zakaria Kedah ataupun Bidayatul Hidayah hak Imam Ghazali juga. Betul dia hak Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah tak ada hak jawi, ada hak rumi saja. Hak rumi saja. Dia sedap hak jawi juga. Hak rumi ni sebagai bagi orang hak tak boleh baca jawi, gitu jelah. Tapi hak terjemahan Zakaria Kedah tu wallahu alam. Tapi tak tahulah, setakat saya tahunya dia tidak ada terjemahan rumi. Ni bukan Syekh Daud ni, bukan Syekh Daud. Hak terjemahan Zakaria Kedah. Jadi kita baca semula hak mushaf 56 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi pada membicarakan sifat kepujian yang ke-10, zikrul maut, ingat akan mati. Sifat kepujian yang ke-10, zikrul maut, itu ingat akan mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Terjemahan dia artinya, dulu di awal Islam aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah kamu dari ziarah kubur. Di awal Islam Nabi tegah sahabat daripada ziarah kubur. Ni asal dia. Di awal Islam Nabi tegah ziarah kubur. Kerana masa baru masuk Islam tu banyak lagi perangai hak pada masa jahiliah masih lagi ada. Perangai jahiliah ni sembah dan puja kubur. Ini perangai jahiliah, sembah dan puja kubur. Jadi di awal Islam, pada masa baru-baru Islamnya, perangai ni masih lagi banyak. Jadi Nabi tegah, Nabi larang daripada ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Sekarang ziarahlah. Jadi larangan tu sudah mansukh. Jadi umbinya mansukhah, hujungnya nasikh dia panggil. Hak hujung tu menasahkan hukum awal. Mana? Hukum awalnya aku larang. Sekarang ziarahlah. Nabi suruh pula. Jadi Nabi suruh ni menjadi nasikh, menasahkan hukum yang terdahulu Nabi larang. Nabi larang. Sekarang ziarahlah. Nabi perintah ziarah. Ziarah ni pula kepada semua ke lelaki perempuan. Kita akan bicara semula apa kena ziarah kubur ni. Sebab ada larangan, ada Nabi melarang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nabi melarang.
Dalam hadis tu melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Maka hadis itu ulama ada berbeza pandangan. Sama ada perempuan memang tidak disunatkan ziarah kubur, dimakruhkan ziarah kubur, ataupun hak Nabi larang perempuan ziarah kubur ni perempuan yang tak boleh nak jaga hati. Siapa kubur digi peluk batu nisan, di meratap, hak ni Nabi larang. Ataupun memang perempuan tidak disunatkan. Kita akan bicara hak baik dengan orang perempuan. Ziarah kubur ni ziarah kubur. Cuma tak cerita mula-mula ni, orang perempuan, jumhur kebanyakan ulama, bahkan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan tidak disunatkan ziarah kubur, melainkan disunatkan ziarah kubur Nabi. Hak perempuan disunatkan ziarah kubur Nabi, kubur ulama, kubur aulia, perempuan disunatkan ziarah. Adapun kubur selain daripada tu, termasuk kubur ibu bapa sekalipun, tidak disunatkan ziarah. Ini jumhur, termasuk pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kita duk amal perempuan ziarah kubur tu, itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita. Disunatkan perempuan ziarah kubur kalau boleh jaga hati. Tapi batasan dia kena jaga molek. Sebab kebanyakan ulama perempuan dimakruhkan ziarah kubur. Tapi tak apalah, kita pakai pandangan perempuan disunatkan, tapi tidak seluas orang lelaki. Ada ketika tengok Allah, ramanya orang kubur pagi raya, orang perempuan tak usah keluar, duduk dalam kereta sudah. Sebab yang dituntut sepakat ulama ziarah kubur orang lelaki, bukan orang perempuan. Tapi tak apalah, kita pakai pandangan perempuan sunat ziarah juga. Tapi itu kan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tapi keutamaannya pada orang lelaki. Dan kalau kubur tu kiri kanan penuh orang, apa nak selit mana? Maka beri keutamaan pada orang lelaki. Lepas tu perempuan tunggu dalam kereta. Lepas tu orang ramai, esok lusa pula mari. Lepas orang tak ada. Gitu je lah. Perempuan ni kena pandai letak diri. Kau perempuan mana? Tempat ramah tu boleh nyepeng ke mana? Nyepeng tak pergi. Nyepeng nyelik je. Ramai-ramai ada tu seorang. Ramai-ramai ada nyelik nyepeng. Tak payahlah. Sebab perempuan bukan keutamaan. Ziarah kubur ni keutamaan atas orang lelaki. Hari raya ni, pagi raya, bukan kata disunatkan ziarah kubur pada hari raya. Disunatkan ziarah kubur sentiasa, tidak ditetapkan hari. Tidak ada hukum sunat ziarah kubur raya, tidak ada. Dan tidak ada hukum jangan ziarah kubur raya, tidak ada. Suruh ziarah kubur raya tidak ada, larang tidak ada. Yang ada suruhan ziarah sepanjang masa. Nak letak hari apa? Letak. Kenapa pakat letak hari raya? Hari raya ada belakang adik-beradik. Kenapa kemarin tak pergi kubur? Kemarin petang baru sampai. Lelah hari. Dari raya, apa esok tak pergi kubur? Esok lagi sebelah rumah bini pula tu atas masing-masing lah. Jangan gitu pula. Ni ada pesing ni. Bid'ah ziarah kubur hari raya. Pula nak balok. Ni orang nak balok orang ni. Kan orang dia adalah isu-isu semasa yang kerja dia balok. Ni masa bulan Rabiul Awal, balok bak maulud. Dia ada masa, dia ada masa. Dia ada masa hak dia nak balok. Ini masalah payahlah orang seumpama ni. Tidak ada suruhan ziarahlah kamu ke kubur pada pagi hari, tidak ada, dan tidak ada larangan. Yang adanya Nabi suruh ziarah kubur sentiasa. Kemudian kita nak letak waktu mana, tengok pada kesesuaian lah. Hari raya orang nak pergi ke rumah, orang nak pergi ke rumah pun takkan pergi awal-awal. Orang pergi ke rumah ni turun je majlis maya raya, pergi rumah orang lalu dah.
Allah, rumah dia tak nak makanan tu lapar kali dah. Tak adanya. Orang balik ke rumah dulu. Kadang-kadang tukar dulu baju main raya ni. Tukar barulah kita ziarah rumah orang. Lepas main raya tu, balik pergi selalu tu rumah mak ayah. Kalau rumah mak ayah je. Duduk suku ni, daripada masjid, ke mana pergi? Tak boleh rumah dah. Pergi mana? Pergi rumah mak ayah. Itu betul. Ke rumah kawan-kawan pun kita buat gitu? Tak. Rumah mak ayah, kita akan turun ke rumah mak ayah dulu. Turun masjid, masing-masing duduk rumah masing-masing akan balik ke rumah mak ayah. Mak ayah tak ada pergi kubur. Kita adik-beradik buatnya. Biasa orang turun masjid, ke mana dia pergi dulu? Dia akan pergi pada mak ayah dia dulu. Mak ayah dia ada. Mak ayah dia tak ada turun masjid, dia pergi mana? Dia pergi kubur. Mak ayah tak ada dah. Pergi kubur. Tu jadinya. Tapi tadilah utamakan orang lelaki. Kalau ramai orang, perempuan sabar dulu. Tak lagi, tak apalah. Tak apalah. Dia kata tengok. Sebab perempuan ziarah kubur ni ada khilaf di kalangan ulama. Tapi tak apalah, pakai pandangan yang kata sunat. Maka ziarah oleh kamu, kerana ianya boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Kita baca pula sekali lagi lah. Hadis ni berkaitan dengan Nabi perintah ziarah kubur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.